Ya, saya pernah duduk di sana, tapi saya tak pernah dengar dalam sejarahnya Ketua Polis Negara mengatakan tak boleh sebut soal 3R. Boleh sebut, tetapi jangan menyebut tentang perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti ataupun perasaan perkauman dan sebagainya itu. Jadi bila mana Ketua Polis Negara baru-baru ini mengatakan jangan sebut langsung, saya faham memang ada akta hasutan dan lain-lain lagi. Saya fikir kenyataan itu tidak tepat. Jadi saya minta supaya Bapak Menteri boleh tak beritahu pada Ketua Polis Negara, jelaskan boleh, pasal kita ada hak dan kebebasan untuk bersuara, semua kita boleh cakap cara yang baik. Jadi kalau tak ada banyak soalan memperjuangkan nasib kaum orang Melayu, takkan itu bercanggah? Atau nak mendokong perlembagaan negara menegakkan sistem beraja, takkan itu bercanggah? Jadi kalau kita nak cakap sekarang ni takut, pasal pihak polis yang saya diberitahu tidak ada SOP. Jadi siapa sebut kita panggil, dan saya dah 5 kali kena panggil, padahal saya tidak mengacu sesiapa. Jadi boleh tak yang Bapak Menteri minta supaya Ketua Polis tarik balik kenyataan itu dan berikan penjelasan secara terperinci. Yang keduanya, saya nak tahu tentang status kalimah Allah, di manalah kedudukannya dan bagaimanalah cara kerajaan nak menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Akan saya dari Pagu. Kalimah Allah. Ekoran keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan. Tansi sedia maklum bahawa keputusan itu memenangkan Jill Island atas asas bahawa Jemaah Menteri pada mesyuarat 1986 dulu terhadap 4 istilah telah diberikan keputusan yang dianggap sebagai partially banned. 4 istilah. KDN sebagai kementerian yang mengawal selia melalui Akta Penerbitan dan Mesin Cetak mengeluarkan arahan pentadbiran beberapa bulan selepas keputusan Jemaah Menteri. Arahan pentadbiran di bawah KDN melalui bahagian PK ialah totally banned. Jadi hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi, dia sebut mahkamah ini mahkamah sivil. Dia bukan nak buat keputusan mengenai teologi. Isu ini isu administratif, ada percanggahan antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN. Dia buat keputusan berasaskan kepada percanggahan itu. Mahkamah Tinggi, Peguam Negara kemudian menasihati bahawa kita tidak meneruskan rayuan. Sebaliknya, arahan pentadbiran itu tidak lagi boleh digunakan pakai kerana keputusan Mahkamah Tinggi. Maka kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipungsikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada Masyarakat Raja-Raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okay, itu hasil sekarang ini ya. Hasil perbincangan dah ada, dah dibentang pada MKI, dipungsi Sultan Selangor dan dijadualkan dibentangkan oleh Sekretariat MKI kepada Majlis Raja-Raja. KDN akan mengambil panduan daripada situ untuk mengadakan garis panduan yang baru bagi isu penggunaan kalimah Allah. Baik. Ketua Polis Negara dikatakan mengeluarkan kenyataan tak boleh bercakap tentang 3R. Tuan Sri,
Nak cakap tentang bangsa kita, kasih sayang pada bangsa, bangsa mesti rajin, bangsa mesti terus maju, tingkatkan martabat dan kemuliaan, tak ada siapa hal, tak ada salah apa-apa pun. Teruslah cakap, tak ada isu apa. Okey? Tak ada. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17 bulan 11 2022 5 petang, aduan telah dibuat di atas ucapan Paguh dalam ceramah Mega PN Best 16 bulan 11 2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Gading. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasat lah. Ya. Kalau polis siasat datang ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan 112 ambil. Itu aja. Kenyataan macam ini. Contoh. Kenyataan bagaimana yang polis siasat. Bagi contoh. Baik. Saya ambil contoh. Baik. Ini yang dibuat oleh Marang. 30 Julai 2022. Ada aduan dibuat. Sepanjang 22 bulan memerintah, Pakatan Harapan telah merungkai perlembagaan persekutuan, buang Islam, cabar hak istimewa orang Melayu. 22 bulan saya dengan Paguh sama-sama dalam kerajaan. Pernahkah Paguh, cuba kita recall balik, pernah tak 22 bulan tu ada sebarang kertas Jemaah Menteri atau sebarang keputusan di peringkat majlis tertinggi Pakatan Harapan kita sebut nak rungkai perlembagaan dan nak buang Islam? Tak ada. Tapi ini diungkap. Oleh kerana itu aduan dibuat. Aduan dibuat. Ya. Baik. Semalam pun sebut lagi. Penjelasan yang nanti saya sambung belum sikit. habis lagi. Okey. Saya belum habis lagi, saya tengah jawab Jawapan ni Paguh. dah bersambung. Ya, saya tengah jawab Paguh. Bagaimana dengan kenyataan Baik. Pagan? Arau. Nanti kejap Arau. Arau Baik. duduk Arau. Semalam penutup muktamar Marang sebut lagi 3R ni patut dikenakan pada perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Ya. Bukan ambil tindakan pada orang yang menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu tentang 3R. Nasihat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila disebut perbuatan ini adalah mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar raja-raja. Tapi tak disebut siapa cabar. Ungkapan di mana? Kat mana disebut? Tak ada. Lontar macam tu aja. Ya. Cabar undang-undang syariah ni mencabar agama umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Nabi kita. Kat mana dalam negara kita hari ini yang Allah itu, yang Islam itu dicabar dan segala macam ni. Jadi kalau umpamanya aduan dibuat terhadap perkataan macam ni, saya nak sebut kenapa kita PAS menolak PH, kerana dalam PH ada DAP. Okey, tak apalah, walaupun hakikatnya 1999 PAS duduk dengan DAP, 2004 dengan DAP, 2008 di mana DAP bertanding, PAS jangan bertanding, di mana PAS bertanding, DAP tak bertanding. Tak ada masalah waktu itu. 2013 di Selangor memerintah sama. Ya, baik. Tapi bila disebut PH menolak Islam, menyokong komunis, puak yang khianat dan puak yang menolak raja. Bila pula kita tolak raja? Ini diungkap bila? Diungkap dalam perutusan video dalam kuliah Doha Masjid Rusila 14 Oktober 2022. Jadi terpaksa aduan dibuat dan disiasat. Jadi ini Paguh dan rakan-rakan ahli parlimen, dalam konteks inilah
Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi. Kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan apa namanya bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Penjelasan sikit. Yang tak dihalang terus apa dia? Silakanlah nak cakap tentang agama, tentang bangsa, silakan. Ya, sebab kita pun seperti mana sebelah sana, kita pun beriman dengan Al-Quran yang sama. Kita baca ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita baca. Saya pun dulu usrah bahasana dengan Kota Baru. Nakib yang sama bacalah. Kita tahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Relevan tu. Relevan lah. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Bukan gelar kafir, Zionis. Itu bukan lita'arafu. Penjelasan yang Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.